Sama seperti Hamas menembak kami dari sekolah, hospital, gereja, dan masjid, perkara yang sama juga berlaku untuk Hizbullah di Lubnan. Dan ini benar-benar membawa kita kepada masalah terbesar yang kita hadapi sekarang, yaitu mereka telah meniru teknologi drone ini daripada perang Ukraine-Rusia yang dikendalikan oleh kabel gentian optik. Dan ia sangat-sangat berbahaya kerana ia boleh terbang sangat rendah dan telah menyebabkan kemusnahan besar. Kita tidak boleh terima ia akan terus wujud. Hai, seperti biasa di sini, banyak perkara sedang berlaku dalam berita, banyak perkara sedang muncul di siaran dan di akhbar. Dan tugas kami biasanya adalah untuk mendapatkan keseluruhan cerita dan membuat, seperti yang kami katakan dalam bahasa Ibrani, sedel, untuk menyusun perkara dan membolehkan Anda faham serta mendapat sedikit pandangan. Jadi siapa lagi yang lebih sesuai untuk bersama kita di sini selain Caroline Glick, yang merupakan penasihat hal ehwal antarabangsa kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk berkongsi dengan kita bukan sahaja pandangan, tetapi juga pengetahuan tentang apa yang sedang berlaku. Beberapa hari kebelakangan ini ada kemungkinan akan tercapai satu perjanjian di Iran. Dari perspektif Israel, isu-isu di Lubnan adalah perkara yang penting bagi kami. Bagaimana ia mempengaruhi rundingan di sana jika ada. Dan apa yang sedang dilakukan oleh Israel pada masa ini. Apa yang Perdana Menteri semalam lakukan ialah muncul dalam berita di sini di Israel untuk menerangkan kepada rakyat Israel bahawa kami akan melakukan segala yang perlu untuk mempertahankan orang awam kami. Boleh anda jelaskan sedikit lagi tentang perkara itu? Sudah tentu, saya gembira dapat kembali ke JNS TV bersama Anda. Terima kasih kerana menjemput saya, Danny. Jadi saya rasa Anda tahu, orang di luar negara perlu faham, rakyat Israel sememangnya memahaminya, bahawa Lubnan bersempadan dengan Israel. Dan Hizbullah, sejak ia ditubuhkan pada awal 1980-an oleh pengawal revolusi Iran, telah berkhidmat sebagai legion asing Iran di Lubnan. Dan sepanjang 40 tahun yang berlalu, mereka pada dasarnya telah mengambil alih lebih banyak kawalan ke atas negara Lubnan. Sehingga ke tahap di mana bermula sekitar tahun 2007-2008, selepas mereka membunuh Perdana Menteri Rafiq Hariri pada tahun 2005, mereka pada dasarnya hanya mengambil alih Lubnan. Mereka mempunyai menteri-menteri dalam kabinet dan mereka telah menggunakan kuasa yang sangat besar, terutamanya kerana sebagai sebuah organisasi tentera Iran di Lubnan, mereka sebenarnya lebih berkuasa daripada Angkatan Tentera Lubnan sendiri. Jadi itulah keadaannya dan itulah yang telah berlaku di Lubnan, malangnya, selama kira-kira 20 tahun. Dan dari kedudukan itulah mereka membina kekuatan mereka untuk memusnahkan Israel. Jadi selepas pencerobohan Hamas pada bulan Oktober, pada 7 Oktober 2023, Hizbullah merancang untuk menyertai pencerobohan itu. Dan kami berjaya menggerakkan cukup banyak pasukan ke sempadan utara untuk menghalangnya. Dan mereka tidak lagi mempunyai keupayaan untuk mengejutkan kami. Jadi seperti yang Anda tahu, mereka tidak menceroboh, tetapi mereka mula menembak peluru berpandu, mortar, roket, dan drone ke arah kami sejak permulaan perang. Dan mereka adalah rakan kongsi kepada Hamas dan menjadikan ia perang dua penjuru, walaupun dengan medan utama di selatan, di Gaza sejak awal lagi. Dan apa yang kita lihat sekarang adalah mereka sentiasa bertindak sebagai legion asing Iran. Mereka adalah titik tumpu paling penting dalam keseluruhan strategi Iran untuk menguasai Timur Tengah. Jadi orang ramai perlu faham bahawa ia bukan hanya berkaitan dengan Israel. Mereka juga berkhidmat untuk rejim Syria di bawah Assad untuk melawan rakyat di sana. Kerana sebenarnya ia bukan hanya menentang Israel. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, kita boleh kembali sedikit ke belakang sebelum kita bincangkan hari ini. Jadi, apa yang Israel lakukan pada tahun 2000 dan pada September 2024 apabila kami akhirnya dapat menangani Hizbullah? Dan Anda ada operasi Pajer. Anda ada pembunuhan Hasan Nasrallah. Perdana Menteri selalu berkata, Anda tahu, beliau menerima laporan risikan yang apabila dibacanya, beliau sedar bahawa Hasan Nasrallah sebenarnya adalah individu paling penting dari segi strategi di Iran. Bahawa Khamenei dan Ketua IRGC, Kor Pengawal Revolusi, mereka sebenarnya tunduk kepada Hasan Nasrallah. Dalam arti kata bahawa beliau adalah perancang utama untuk perang Iran dengan Israel, tetapi baik dari perspektif Hamas, perspektif Houthi, dan sudah tentu dari Lubnan dan sebagainya. Jadi apabila Israel memburunya dan apabila kami berjaya memusnahkan struktur Hezbollah, struktur kepimpinannya, melalui operasi Viper dan kemudian pengeboman ke atas tapak peluru berpandu mereka, supaya kami dapat mengurangkan jumlah peluru berpandu dari 150,000 yang menghala ke Israel kepada hanya sebahagian kecil daripada jumlah itu, walaupun mereka masih mempunyai simpanan peluru berpandu yang mereka lancarkan.
Tetapi pada dasarnya kami telah memusnahkan pasukan mereka. Dan itulah sebenarnya yang menyebabkan kejatuhan rejim Assad. Kerana seperti yang awak katakan, kuasa utama yang melindungi Assad dan rejim Baathistnya sepanjang tahun-tahun perang saudara Syria, di mana dia pada dasarnya memusnahkan penduduk Sunni Syria adalah Hizbullah. Ia bukannya tentera Syria. Tentera Syria, seperti yang diketahui kemudian, hanyalah rangka kosong. Jadi, selepas kami memusnahkan Hizbullah di Lubnan, tindakan itu telah meninggalkannya terdedah. Jadi apabila itu berlaku, pasukan yang menggulingkan rejimnya dapat melakukannya hampir tanpa perlawanan kerana dia tidak mempunyai angkatan bersenjata untuk melindunginya. Dan pada masa itulah dia melarikan diri ke Rusia. Jadi, operasi terhadap Hizbullah itulah yang menyebabkan kejatuhan rejim Assad lebih daripada apa-apa yang lain. Dan itu memang penting, betul. Betul, mereka adalah pelindung Syria serta penguasa Lebanon. Dan itu membawa kita ke situasi hari ini, di mana Anda tahu, mereka telah membina semula, memperkuatkan senjata mereka, melakukan serangan ke atas Israel. Kami terpaksa masuk secara besar-besaran kerana mereka mengebom komuniti di utara. Dan kami mengambil alih satu kawasan yang dipanggil Zon Kuning, yang bertujuan untuk melindungi komuniti kami dan sempadan supaya mereka selamat. Dan sebenarnya, apa yang membezakan situasi semasa di Lubnan daripada apa yang berlaku pada 7 Oktober ialah kami terlalu terancam untuk berasa selesa melindungi rakyat Israel yang tinggal di komuniti sempadan di bandar Kiryat Shmona, di Metula, dan semua komuniti pertanian di sekitar sempadan. Jadi kami telah memindahkan mereka. Dan mereka menjadi pelarian dalaman selama hampir 2 tahun. Dan kemudian mereka kembali. Jadi apa yang berbeza sekarang ialah kami tidak memindahkan orang awam kami. Mereka tetap tinggal di rumah mereka. Kami tidak memaksa sesiapa pun untuk pergi. Tetapi kami sedang menolak penduduk selatan Lubnan ke utara supaya kami boleh pergi dan memburu pengganas. Jadi pada dasarnya kita mempunyai gambaran terbalik daripada apa yang berlaku pada tahun 2023. Supaya orang sedar bahawa kami bukan sekadar mereka-reka cerita ini, selain apa yang mereka tembak ke arah kami telah menemui, sama seperti di Gaza, infrastruktur, terowong bawah tanah yang mereka bina. Dan kemudian kami menemui laporan-laporan dan segala-galanya milik Hizbullah sendiri bahawa mereka merancang perkara yang hampir sama seperti yang dilakukan di Gaza. Jadi berdasarkan pengalaman kami mempunyai kebimbangan yang berasas bahawa mereka sedang merancang untuk menyerang orang awam kami. Memang betul, dan mereka juga bersembunyi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Hamas. Maksud saya, mereka bekerja sama, mereka belajar bersama-sama. Mereka sebenarnya banyak mengajar Hamas tentang cara menggali terowong, yang mana mereka sendiri telah pelajari lebih awal lagi, menurut laporan pada masa itu, daripada jurutera Korea Utara yang datang pada tahun 2000-an dan mula mengajar mereka cara membina terowong seperti yang mereka lakukan di sepanjang DMZ dengan Korea Selatan. Jadi, semuanya agak gila. Maksud saya, kami pernah menjalankan operasi pada tahun 2018, di mana kami menemui terowong-terowong yang betul-betul bersambung ke sempadan, menyeberangi sempadan ke Israel yang telah dibuat oleh Hizbullah. Dan mereka menggali melalui batu pejal, berbanding Hamas di Gaza yang menggali melalui pasir, batu pasir. Jadi ia jauh lebih sukar. Dan Anda boleh lihat di sini, Anda tahu ada banyak rakaman yang dikongsikan oleh IDF untuk menunjukkan di mana mereka berada. Mereka menempatkan diri, sama seperti Hamas, mereka menempatkan diri di hospital dan menggunakan ambulans untuk menggerakkan tentara mereka. Menggunakan Rumah orang awam. Dan itulah perkara yang mereka fikirkan, bahawa dengan meletakkan pelancar peluru berpandu, mereka di bilik khas peluru berpandu dalam rumah persendirian di Lubnan, kami tidak akan dapat menyerang mereka. Tetapi apa yang kami mampu lakukan ialah memberitahu orang awam, anda ada 1 jam untuk keluar. Dan kemudian mereka keluar dan kami mengebom sasaran itu. Dan begitulah cara kami memusnahkan senjata peluru, berpandu mereka dengan melakukan begitu. Dan orang ramai mendengar arahan kami. Jadi dengan itu, kami telah mengembalikan persepsi mereka bahawa kami benar-benar serius, sehingga mereka sedar mereka perlu memandang serius kami. Dan sebab itu mereka pergi. Dan itulah yang membolehkan kami benar-benar mengejar mereka. kampung dan lokasi yang kosong. Dan kebanyakannya, saya rasa kira-kira 80% di selatan adalah kampung Kristen. Mereka sebenarnya tidak dipindahkan. Tidak, bukan dipindahkan. Tetapi Hizbullah kini mengambil alih lokasi-lokasi berhampiran ini, termasuk gereja-gereja. Mereka sanggup melakukan apa sahaja. Anda tahu, kami telah dikecam. Dan sampai tahap tertentu secara munasabah kerana beberapa perbuatan vandalisme yang dilakukan oleh pasukan IDF dalam 2 kejadian berasingan di tapak-tapak Kristian.
Tetapi apa yang orang ramai tidak sedar ialah tapak-tapak ini digunakan oleh Hizbullah sebagai amalan biasa. Jadi minggu lepas, salah seorang askar yang terbunuh, kami telah kehilangan 11 askar sejak apa yang dipanggil gencatan senjata dilaksanakan beberapa bulan lalu. Mereka membunuh salah seorang askar kami, Kapten atau kini Mejar Itamar Sapir, dari dalam sebuah gereja dan turut mencederakan 2 orang askarnya. Jadi Anda tahu, ini adalah sesuatu yang orang perlu faham, yaitu Anda tahu sebab mengapa Anda melihat pasukan IDF beroperasi di biara, gereja, dan kemudahan Kristian yang lain, adalah kerana Hizbullah telah mengambil alih kemudahan Kristian ini. Dan mereka melepaskan tembakan ke arah pasukan kami dari dalam institusi Kristian ini. Dan itulah yang berlaku minggu lepas kepada askar-askar kami. Jadi Anda perlu faham, sama seperti Hamas menembak kami dari sekolah, hospital, gereja, dan masjid, perkara yang sama juga berlaku untuk Hizbullah di Lubnan. Dan ini benar-benar membawa kita kepada, Anda tahu, masalah terbesar yang sedang kita hadapi sekarang, yaitu mereka telah membangunkan atau mereka telah meniru daripada perang Ukraine-Rusia, teknologi drone yang dikendalikan oleh kabel gentian optik. Jadi pada dasarnya mereka mempunyai kamera yang dipasang pada kabel gentian optik ini. Mereka tidak perlu berada dalam talian kerana semuanya, Anda tahu, ia seperti talian telefon sahaja. Jadi, Anda tidak perlukan sebarang isyarat dihantar keluar. Ia hanya dipasang sahaja. Dan mereka mempunyai kabel ini, kabel gentian optik yang sepanjang 10 km, dan mereka boleh membelinya, Anda tahu, di AliExpress atau di mana-mana sahaja. Anda sebenarnya boleh membelinya. Dan mereka memasangkannya pada drone ini, yang Anda juga boleh beli secara dalam talian. Dan kemudian mereka memasang RPG pada drone itu supaya mereka boleh, ia seperti bom pintar. Kerana pengganas Hezbollah yang berada di belakang, dia boleh melihat semuanya. Seolah-olah dia sendiri berada di atas drone itu, melihat melalui skrinnya ke kamera yang dipasang padanya. Dan ia sangat-sangat berbahaya kerana ia boleh terbang sangat rendah. Dan ia telah menyebabkan kemusnahan besar di Ukraine. Saya telah menonton video tentangnya beberapa minggu lalu di YouTube. Dan jika Anda hanya cari drone gentian optik Ukraine, Anda akan lihat mereka kini mempunyai kawasan-kawasan yang tidak didiami. Anda tahu, 20 km, 30 km panjang, lebar. Dan kawasan itu dipenuhi dengan kabel gentian optik. Penuh, hampir seperti jagung di ladang jagung. Dan ia sangat menakutkan kerana jelas sekali kita tidak boleh mempunyai sesuatu seperti itu di Israel. Anda tahu, 40 km dan Anda sudah sampai di Haifa. Jadi untuk ditekankan, mereka bukan sahaja menyasarkan ini kepada askar. Jadi mereka telah membunuh ramai askar kami dan mencederakan ramai askar kami. Baru minggu ini mereka berjaya, Anda tahu, menyerang APC dengan RPG. Dan seorang askar terbunuh, manakala seorang lagi kehilangan kedua-dua kakinya. Maksud saya, perkara ini kini berlaku hampir setiap hari. Semalam bukan sahaja seorang askar terbunuh, tetapi mereka juga menembak ke arah 2 rumah di komuniti sempadan. Saya rasa ia adalah di Matula dan Shetula. Jadi jelas, mereka menyasarkan orang awam, mereka menggunakan mereka. Dan kami sedang berusaha, jelas sekali, tanpa henti untuk cuba mencari penyelesaian kepada perkara ini dan memahami bahayanya. Tapi Anda tahu, kami tidak boleh membiarkan orang-orang ini berada berhampiran kampung kami. Kami tidak boleh membiarkan anggota Hizbullah, Anda tahu, beroperasi di bawah semacam kekebalan atau apa sahaja alasan gencatan senjata yang sebenarnya bukan gencatan senjata. Maksud saya, Angkatan Tentera Lubnan tidak menembak ke arah Israel. Sebenarnya mereka sudah berdekat-dekat tidak melakukannya. Ini kerana Hizbullah adalah pasukan bersenjata utama di Lubnan dan merekalah yang menyerang kami. Jadi, Anda tahu, kami sudah sampai ke satu tahap di mana perkara ini memang tidak boleh diterima lagi. Anda tahu, 11 askar yang terkorban bagi kami adalah bersamaan dengan 400 askar Amerika jika dibandingkan dengan saiz penduduk dan pasukan tentera kami. Dan Anda tahu, ini telah menjadi sesuatu yang kami memang tidak mampu untuk hadapi lagi. Ini adalah Dalam konteks gencatan senjata yang telah diatur dengan Iran. Salah satu syarat dari Iran ialah Israel perlu menahan diri di sini, dan itulah yang kami lakukan, dan kami telah melakukannya. Tetapi mereka rasa ia memberi mereka peluang untuk menembak kami tanpa sebarang tindakan balas, walaupun sebenarnya tidak.
Dan mereka juga secara kebetulan kita sedang mengadakan rundingan dengan kerajaan Lubnan sekarang di Washington. Jadi mereka mempunyai semua kepentingan ini untuk cuba mengganggu perkara itu juga. Bagaimana rundingan dengan Lubnan berjalan? Dan saya faham minggu ini Presiden dan Perdana Menteri mereka walaupun apa yang dikatakan oleh New York Times yang kita tahu adalah sebuah organisasi media yang sangat berwibawa, mereka mengatakan tiada kaitan antara Perdana Menteri dan Presiden. Saya faham, mereka benar-benar berhubung, sentiasa berhubung antara satu sama lain. Jadi kami faham keperluan Amerika, tetapi pada akhirnya kami ada nyawa rakyat Israel. Kerana maksud saya rasa dari segi Iran, anda tahu, kami adalah sekutu mereka dalam isu Iran. Presiden ini adalah pemimpin dan kami mempercayainya. Kami percaya. Anda tahu, beliau mempunyai komitmen yang sama seperti kami untuk menghalang Iran daripada menjadi negara bersenjata nuklir. Ia tidak akan berlaku. Dan sudah tentu, itu kekal sebagai komitmen kami, seperti yang Perdana Menteri katakan awal minggu ini juga. Tetapi Lubnan adalah sesuatu yang berbeza. Anda tahu, ia adalah situasi yang berbeza, betul? Kerana ia berada di sempadan kita dan mereka menyerang kita serta membahayakan komuniti kita dan membunuh askar-askar kita. Dan Anda tahu, di sini, rundingan, seperti yang telah dijelaskan oleh Duta Besar Leiter, Anda tahu, ia berjalan dengan baik kerana seperti yang saya maksudkan, Setiausaha Negara Rubio berkata, saya rasa semalam sahaja, beliau berkata, anda tahu, kerajaan Lubnan tidak berperang dengan Israel, betul? Kerajaan Lubnan dan Israel tidak berperang, tetapi Lubnan sekarang ini bertindak seperti sebuah koloni Iran kerana rakyat Lubnan tidak mempunyai suara, sama ada Hizbullah menyerang atau tidak, kerana mereka terlalu berkuasa. Jadi, anda tahu, jika anda mahu mencapai keamanan dengan Lubnan, kita boleh berbincang tentangnya, tetapi sesuatu perlu berlaku terlebih dahulu, yaitu Hizbullah mesti dimusnahkan. Dan kita tidak boleh membiarkan ancaman yang bakal berlaku, ancaman yang membayangi, dan ancaman yang semakin meningkat terhadap keselamatan negara kita daripada Hizbullah. Jadi itulah perkara utama bagi kami. Dan ada satu lagi perkara di sini, yaitu anda tahu, anda tidak boleh berada dalam situasi di mana di satu pihak anda mengatakan bahawa badan yang sah di Lubnan ialah kerajaan Lubnan dan mereka perlu bertanggungjawab ke atas wilayah mereka. Dan di pihak lain, bersetuju dalam apa jua cara bahawa Iran boleh menentukan apa yang berlaku di Lubnan. Bahawa jika mereka menuntut gencatan senjata yang membenarkan Hizbullah kekal di situ, itu adalah sesuatu yang akan diterima. Kerana itu bermakna anda tidak fikir kerajaan Lubnan bertanggungjawab. Anda berkata, sebenarnya anda menerima bahawa anda tahu, Iran mengawal Lubnan, bahawa Iran telah menjajah Lubnan dan bahawa alatnya untuk mengekalkan ketenteraman di Lubnan dan mengawal negara itu ialah pasukan proksi mereka, Hizbullah di Lubnan. Dan kedua-dua perkara itu bercanggah antara satu sama lain. Ia saling menafikan. Anda boleh menjadi sebuah negara atau anda boleh menjadi koloni Iran, tetapi anda tidak boleh menjadi kedua-duanya sekali. Dan Israel tidak boleh menerima kewujudan koloni Iran ini. Anda tahu, jangan lupa, sejak permulaan perang, ia memang merupakan perang Iran terhadap kami. Ia sentiasa menjadi perang Iran terhadap kami. Mereka, Hezbollah, Hamas, Houthi, rejim Assad, militan Syiah di Irak, yang juga menembak ke arah kami pada permulaan perang. Semua ini, termasuk Iran sendiri, mereka semuanya adalah lanjutan dalam satu cara atau lain daripada rejim Iran. Dan Perdana Menteri berkata, lingkaran api yang Iran telah kelilingi kita ini akan dimusnahkan. Dan ia akan dimusnahkan satu demi satu, satu demi satu. Dan kita tidak boleh terima bahawa ia akan terus wujud. Jadi saya rasa kita tidak boleh terima dari sudut strategik dan sudah tentu kita tidak boleh terima dari sudut ketenteraan. Dan itulah sebenarnya di mana kita berada hari ini. Dan saya rasa penting untuk penonton anda faham, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri semalam, anda tahu, kita tidak akan benarkan perkara ini. Hizbullah sedang berperang dengan kami. Kami akan mengalahkannya. Dan memang begitulah sepatutnya, anda tahu? Itu memang bahagian yang penting, tetapi saya rasa untuk penonton di sini juga, mereka perlu faham bahawa itu bukan keseluruhan gambaran. Sebahagian daripada apa yang sedang berlaku sekarang di Iran ialah Presiden berkata, saya percaya ia adalah 2 hari lepas, bercakap tentang perjanjian Abraham, bagaimana ia akan diperluaskan. Tetapi saya ingin fokus kepada Perdana Menteri. Beliau mempunyai rancangan yang lebih besar, Hexagon, saya percaya itu namanya dalam bahasa Inggeris, tentang hala 7 yang harus diambil oleh Israel dan hubungan yang harus dijalin oleh Israel. Dan menjadi bahagian penting dalam gambaran yang lebih besar bagi Amerika Syarikat.
Perang ini akan berakhir pada satu ketika. Saya rasa orang ramai perlu faham bahawa ia adalah perang yang panjang dan berlarutan, tetapi ia akan berakhir. Kemana Perdana Menteri mahu membawa Israel dalam hal ini dan bagaimana beliau melihat masa depan yang sedang mendekati kita dengan begitu pantas? Dan Perdana Menteri maksud saya, pertama sekali beliau memang luar biasa kerana walaupun beliau sedang menangani apa yang sedang berlaku sekarang, beliau juga sedang memikirkan apa yang akan berlaku nanti. 10 langkah ke hadapan. Dan itulah sebabnya kita dapat bergerak ke arah yang betul kerana beliau mempunyai visi. Dan anda tahu, kita dapat lihat bahawa kita telah membina hubungan yang sangat rapat dengan banyak negara di rantau kita yang sebelum ini tidak wujud. Dan anda tahu, terutamanya Emiria Arab Bersatu. Tapi salah satu perkara yang saya rasa semua orang sedar daripada apa yang Iran lakukan di Selat Hormuz ialah ia tidak boleh dibiarkan. Betul bahawa mereka terus menguasai laluan air yang begitu strategik dan titik pemindahan bagi begitu banyak bahan mentah dan bahan api yang diperlukan oleh manusia, 20% melalui selat itu. Jadi anda tidak boleh membiarkan keadaan itu berlaku. Jadi, dalam penggal pertama Presiden Trump, Amerika Syarikat dan Israel di bawah Perdana Menteri Netanyahu sedang berusaha membina titik pemindahan untuk barangan dan bahan api. Bermula di India dan merentasi UAE, Arab Saudi, ke Jordan dan naik ke Israel dan kemudian ke Eropah. Dan sudah tentu ia akan bergerak ke kedua-dua arah. Dan ini jelas sesuatu yang perlu dilaksanakan, mula melaksanakannya sekarang. Maksud saya, dan saya rasa anda tahu, apabila kita bercakap tentang masa kini, kita perlu ingat bahawa walaupun, dan Perdana Menteri telah menyatakan perkara ini beberapa kali selepas Perang Yom Kippur pada tahun 1973, apa yang berlaku? Terdapat embargo minyak OPEC. Dan tiba-tiba orang ramai sedar tentang penetapan harga oleh Sheikh Arab yang sebelum ini tidak pernah didengari sesiapa pun. Dan tiba-tiba semua orang mula tertanya-tanya, anda tahu, mengenali nama Raja Arab Saudi. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang perlu dirisaukan di Detroit, betul? Tetapi memang begitulah keadaannya. Dan pada masa itulah dunia mula membangunkan sumber bahan api alternatif. Di Amerika Syarikat, di Amerika Latin, Meksiko, dan tempat-tempat lain menjadi jauh lebih menonjol. Dan Rusia juga menjadi jauh lebih menonjol kerana anda perlu menghalang Timur Tengah daripada mempunyai kuasa monopoli seperti itu ke atas pasaran tenaga. Dan anda akan melihat ini sekarang juga dengan segera. Ia sedang berlaku. Dan itu berkaitan dengan, anda tahu, salah satu kekuatan Israel. Kita sebuah bangsa yang kecil, tetapi kita berada di lokasi yang amat strategik. Anda tahu, jadi kami mempunyai keupayaan untuk menjadi hub bagi operasi seperti ini. Dan sudah tentu anda mempunyai industri lain, bukan sahaja teknologi tinggi, tetapi juga AI dan pengkomputeran kuantum, serta semua bidang lain yang sedang kita ceburi sebagai peneraju pada abad ke-20 dan ke-21. Dan saya rasa anda tahu, perang ini, kita juga harus ingat satu perkara terakhir di sini, iaitu saya masih ingat pada permulaan perang, dan anda mungkin merasai perkara yang sama. Saya rasa kita semua merasakannya. Kita semua rasa sangat bimbang. Ya Tuhan, kita akan menghadapi kejatuhan ekonomi kerana ada mobilisasi besar-besaran tentera simpanan dan berapa lama ia akan berlaku. Dan kita ingat, dalam peperangan sebelum ini, kita tidak dapat mengekalkan tentera simpanan terlalu lama kerana negara hampir muflis. Dan tahun 73 contohnya adalah contoh yang sempurna. Dan di sini, ekonomi kita terus berkembang. Dan ini benar-benar membuktikan sekali lagi kepimpinan Perdana Menteri dan juga kerja luar biasa yang dilakukan oleh Menteri Perbendaharaan Bezalel Smotrich. Maksud saya, kita mempunyai kepimpinan ekonomi yang hebat di Israel, serta inovasi dan rakyat yang hebat. Modal insan kita di sini adalah sumber terbesar kita. Jadi, kita telah menjadi salah satu ekonomi yang paling pesat berkembang, salah satu bursa saham yang paling cepat meningkat di dunia. Jadi, anda tahu, kita memang ada banyak perkara yang boleh dinantikan. Dan kita sentiasa akan, saya rasa itu perkara terakhir yang patut kita katakan. Anda tahu, malah keamanan juga terhasil daripada kekuatan, seperti yang dinyatakan oleh Presiden dan Perdana Menteri. Dan sebenarnya kesusastraan serta ajaran Yahudi kita juga menjelaskannya. Jadi bukannya kita mengharapkan masa depan yang aman di mana anak-anak lelaki dan perempuan kita tidak perlu berjuang, tetapi kita mengekang ancaman dan membina negara kita. Dan itulah yang kami nantikan. Kami mempunyai segala sebab untuk bersikap optimis.
Kita hanya perlu mengharungi beberapa cabaran lagi, Betul. tetapi kami sedang berusaha ke arah itu dengan cukup tekun. Caroline Glick, penasihat kanan kepada Perdana Menteri Netanyahu, saya cemburu kerana anda berada di sana dan melihat semuanya secara langsung. Sampaikan salam saya kepada beliau, saya pasti. Saya serius. Ia adalah satu keistimewaan yang luar biasa, saya harus katakan. Saya tahu. Dan saya pasti atas nama semua yang menonton, tolong sampaikan kepada beliau bahwa kami semua menyokong dan mendoakan yang terbaik buat beliau demi rakyat Israel dan rakyat dunia ketika ini, kerana ini adalah perjuangan untuk kemanusiaan. Terima kasih kerana bersama kami di sini. Saya tahu anda perlu kembali kerana masih ada kerja penting yang perlu diselesaikan. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. Ini juga perkara yang serius dan saya hargai kerana menjemput saya hari ini. Terima kasih, jaga diri. Terima kasih kepada semua kerana menonton kami dan kami akan bersama anda lagi. Terima kasih banyak dari studio JNS TV di sini di Baitul Maqdis, Israel.